Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada 6 orang Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT kerana dapat bersama-sama untuk kelas kita pada hari ini, iaitu hari Selasa. Okey, 8 hari bulan 12. Baik. Jadi kita mulakan kelas kita dengan doa dan doa penerang hati. Okey, 1 2 mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Hari kita sudah habis belajar subjek akidah. Okey. Kita dah belajar sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya. Tiga ni sifat wajib bagi Allah. Kemudian kita dah belajar sifat wajib bagi Rasul yang 4 tu. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul, lawan kepada sifat wajib bagi Rasul. Okey, 4 tu. Okey, senang sahaja. Jadi sebelum start mula, semua faham ya? Okey. Okey, Balkis. Oh, dah makin ramai dah. Bagus. Bukalah video, gambar. Nanti. Okey, apa khabar? Okey, selamat datang Hazim. Kalau nak buka video, buka lah. Kalau nak save data, tak payah buka lah. Ambil muka Ustaz je. Okay. Tapi kalau masuk video tu beradab sikit lah. Jaga adab sikit. Jangan buat benda-benda pelik. Okay. Okay, kita tengok buku aktiviti. Kita tengok sama juga sifat irada, sifat ilmu, sifat haya, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil dan harus bagi Rasul. Okey, yang 3 ni nanti mungkin masuk ke dalam peperiksaan semester pertama yang kamu ambil tu. Kertas soalan tu tak apa nanti. Kita buat yang 4 dan 5, iaitu sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil dan harus bagi Rasul. Okey. Kita tengok muka surat 31 semua orang. Okey. Sebelum start mula. Sebelum saya nak mula, siapa kat sini yang dah selesai semua? Satu buku. Tulis je. Saya. Sumaya dah? Saya separuh. Okay, hari ni kita akan buat sampai 2 tajuk ni habis ya. Tengok mana sempat lah sampai pukul 4. Okey, kita buat sama-sama. Yang dah siap pun tengok pembetulan. Okey? Okey. Okey, tapi sebelum saya nak start dulu. Ni. Aduh. Siapa kat sini tak ada buku kecuali Balkis? Tak ada buku ni, buku aktiviti. Siapa tak ada? Saya nak tahu je. Semua ada Asyad, tutup suara Asyad. Bising lah. Okey. Tak apalah. Okey, saya anggap kamu ada kalau Balkis, kamu tengok je. Nanti kamu cuba ikut apa yang kita buat ni. Okey, bismillah. Okey, kita tengok muka surat 31. Semua buka. Pelajaran yang keempat. Sifat wajib bagi Rasul. Okey. Sambil tu, buku aktiviti pun buka juga. Buku aktiviti pula. Buku teks. Sifat wajib bagi Rasul. Mana? Okey ni. Okey. Muka surat 35 untuk buku teks. Sediakan semua.
Okey, baik. Kita tengok soalan dia. Bulatkan pada jawapan yang betul. Apakah erti as-siddiq? Apakah erti as-siddiq? Apa yang siddiq? Benar. Benar. Ni muka surat 35. Sambil-sambil tu cek. Buka buku tu. Buat dua-dua macam tu. Tengok sekali. Itu cara yang paling baik. Jawapan kita cari sendiri. Okey, bila kita cari sendiri, baru kita boleh kenal. Tutup sound tu. Aduh. Okey. Ustaz pakai headphone ni. Bila kamu suara kuat tu, kalau jawab sekejap tak apalah. Bila kamu buka je, dia sakit telinga. Okey? Nak jawab, buka on. Lepas tu tutup balik. Tak apa. Okey, benar ya. Jawapan dia benar. Jawapan dia alif. Okey, seterusnya. Nombor 2. Berapakah sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa? 4. 1. As-siddiq, at-tabligh, al-amanah, al-fatana. Ada 4. Jadi jawapan dia adalah 4. Okey, nombor 3. Siapakah yang dilantik menjadi Rasul? Tengok soalan, tengok jawapan dia. Kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki, lelaki merdeka, perempuan merdeka. Jangan jawab lagi. Kita tengok. Seorang lelaki merdeka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawapannya adalah apa? Lelaki merdeka. Lelaki merdeka. Huruf jim. Sebutlah jim. Lelaki merdeka. Okey, jawapan dia Ustaz buat kat sini. Tengok. Kat buku teks tu ada. Okey, seterusnya. Apakah hukum mempercayai sifat wajib bagi Rasul? Apakah hukum dia? Kejap kita tengok. Ada tak kat sini? Tak ada sini. Tapi kita boleh faham lah. Okey. Tengok apa soalan dia. Jawapan dia. Haram, harus, sunat, wajib. Kalau haram ni memang tak boleh percaya langsung. Harus ni boleh percaya, boleh tak percaya. Sunat boleh percaya, tak percaya tak apa. Kalau percaya lagi bagus. Kalau wajib mesti percaya. Okey, jawapan dia apa? Wajib. Dal, wajib. Wajib. Okey, bagus. Wajib. Haram. Jangan, bukan haram lah. Bukan haram. Wajib. Okey. Okey, bagus. Dal, Kita tengok seterusnya. Nombor 5. Surat sebelah. Apakah erti at-tabligh? Okey, kita tengok nanti dulu. At-tabligh apa? Tengok depan ni. At-tabligh menyampaikan. Okey, apa jawapan menyampaikan? Alif menyampaikan. Jadi alif lah jawapan dia. Okey. Okey, boleh. Okay, seterusnya. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada umatnya apa yang diterima daripada apa dia? Kita tengok at-tabligh dulu. As-siddiq, al-amanah, at-tabligh menyampaikan. Menyampaikan. Ya. Wahyu. Wahyu betul, tapi nanti dulu. Kepada umatnya apa yang diterima daripada siapa? Diterima daripada, tengok surat 43. Diterima daripada Allah. Allah Subhanahu Taala. Ini, tengok jawapannya ada kat sini. Muka surat 43. Diterima daripada Allah. Okey, jadi jawapannya adalah Allah. Okey, bagus. Nombor 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutuskan Rasul yang bersifat bersifat apa? Menyembunyi. Sekejap. Kita tengok dulu sifat lawan dia. Buku surat mustahil. Okey, sifat mustahil bagi Rasul muka surat 54. Ada dusta, menyembunyikan, khianat dengan bodoh. Okey, jadi jawapan dia kat sini. Berani tak ada, lemah lembut tak ada, menyembunyikan ada, berterus terang ada. Jadi jawapan dia apa?
Menyembunyikan. Al-kitman. Al-kitman iaitu menyembunyikan. Musa 54. Al-kitman menyembunyikan. Okey, jadi jawapannya adalah jim. Okey, boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Senang je ni. Okey, seterusnya nombor 8. Apakah tugas Rasul? Apa tugas Rasul? Jap. Okey, menyampaikan, menyembunyikan, mentertawakan, menggembirakan. Okey, kita tengok. Dal, menggembirakan salah. Sebab dia ada berita yang sedih juga, takut. Sida tentang azab neraka. Menggembirakan ke? Tak juga. Mentertawakan. Agama tidak mentertawakan orang. Okey. Seterusnya, menyembunyikan. Menyembunyikan salah satu daripada sifat mustahil bagi Rasul. Menyembunyikan. Okey, satu lagi. Menyampaikan. Lawan kepada menyembunyikan apa? At-tabligh. Okey, at-tabligh adalah menyampaikan. Jadi jawapannya apa? Nombor 8. Nombor 8 jawapan. Menyampaikan. Alif. Alif menyampaikan. Okey, boleh. Yang lain buat. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Muka surat 33. Okey, laju. Okey, ini right dengan pangkal je, senang. Amanah, nombor 1. Amanah artinya menyampaikan. Betul ke? Kita cek dulu. Amanah maksudnya kepercayaan. Bukan menyampaikan. Menyampaikan ini adalah tabligh. Jadi salah. Okey, satu salah. Okey, nombor 2. Allah tidak akan mengutus Rasul yang bersifat khianah. Betul kan? Sifat mustahil bagi Rasul. Khianah. Betul, khianat. Jadi Allah tak akan sampaikan, tidak akan mengutus Rasul yang bersifat khianah. Tetapi al-amanah. Jadi jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Okey, nombor 3. Rasul adalah lelaki merdeka yang menerima kepercayaan daripada Allah. Betul tak? Betul. Menerima lelaki yang merdeka. Sekejap mana? Silap. Okey, merdeka. Yang ni. Seorang lelaki merdeka pilihan Allah. Jadi orang lelaki yang Allah percaya sahajalah. Betul? Okey, jadi betul jawapan dia. Rasul adalah lelaki merdeka. Perempuan tu bukan, hamba pun bukan, kanak-kanak pun bukan. Jadi lelaki merdeka. Okey, bagus. Betul jawapan dia. Okey, tutup sound. Arsyad. Okey, nombor 4. Rasul akan memberikan kepercayaan terhadap umatnya. Okey. Untuk menerima segala hartanya. Kita tengok balik. Rasul akan memberikan kepercayaan terhadap umatnya untuk menerima segala hartanya. Apa dia cakap ni? Rasul akan memberikan kepercayaan, okey, terhadap umatnya untuk menerima segala hartanya. Salah ni. Tak apa-apa lah, Ustaz pun tak faham. Okey. Takkan nak bagi harta Rasul kepada orang manusia, umat? Okey, salah. Nombor 5. Seluruh umat manusia tidak akan percaya kepada Rasul. Okey. Kepada Rasul, okey, jika mereka tidak bersifat amanah. Betul tak? Amanah ni penting kan? Betul. Kepercayaan ni adalah sifat wajib bagi Rasul. Kalau tidak, Rasul tidak ada sifat amanah, jadi mustahil untuk dia menjadi Rasul. Jadi betul. Kalau orang yang tidak amanah, kita tidak akan percaya. Kita tidak akan lantik menjadi ketua. Kalau Ustaz tahu budak ni, si Mamat ni tak erti, seorang yang bukan amanah, seorang yang suka khianat, suka bohong, suka menyembunyikan, adakah Ustaz nak lantik dia menjadi ketua? Wakil kelas? Tak ada. Saya tak akan ambil dia. Sebab apa? Kalau Ustaz tanya kawan-kawan dia pun tak percaya. Tak boleh harap budak ni. Betul. Umat tak akan percaya pada orang yang tidak amanah. Okey, jadi macam mana kita nak
kawan-kawan kita percaya pada kita, kita kena bersifat amanah, baru kawan pun boleh percaya. Ni budak ni bagus, kita boleh percaya. Okey. Cakap A, dia cakap kat orang lain pun A. Kalau orang yang tak amanah, kita cakap A, dia cakap kat orang lain B. Kita cakap ni, dia cakap belakang kita, tikam belakang kita. Ejek kita. Tu orang yang tak bersifat amanah. Okey, tengok nombor 6. Rasul mesti bersifat amanah untuk membuktikan kerasulannya. Betul tak sini? Bukti kerasulan sifat wajib lah. Maksudnya amanah ni mesti wajib pada Rasul. Jadi jawapan dia betul ke salah? Betul. Okey, mesti bersifat amanah. Okey, nombor 7. Sifat mustahil bagi Rasul. Okey, sifat mustahil apa dia? Adalah al-kadhib, yang bermaksud bodoh. Kita tengok sifat mustahil, bab sifat mustahil. Okey, surat 54. Al-kadhib maksud dia bohong ke? Bodoh ke? Al-kadhib maksud dia dusta. Tapi kalau al-baladah baru bodoh. Al-baladah baru bodoh. Tapi al-kadhib maksudnya dusta. Tapi kat sini cakap kazib ni adalah bodoh. Jadi salah maksud dia. Kazib adalah dusta, bohong. Okey, jadi jawapannya salah. Boleh? Okey, bagus. Nombor 8. Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar walaupun perkara tersebut susah untuk diterima. Okey, Rasul tidak menyembunyikan. Okey, ini kata kunci dia. Tidak menyembunyikan, dia akan sampaikan. Okey? Walaupun tersebut susah untuk diterima. Betul tak? Betul. Kena ada sifat at-tabligh. Ni, at-tabligh, menyampaikan. Dia tak boleh menyembunyikan. Ni, menyembunyikan ni adalah al-kitman. Menyembunyikan adalah sifat mustahil bagi Rasul. Okey, bagus. Jadi, jawapannya bising lah. Jawapannya betul. Okey dah. Siapa tengok, kalau ada silap buat pembetulan. Okey, siapa yang ada tersilap buat pembetulan. Okey, seterusnya. C. Tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Tulis betul atau salah. Tapi saya buat rakyat dengan pangkal je lah. Okey, kamu buat tulis betul atau salah. Ni betul, ni salah. Tulis Batawaulam. Arsyad, tutup Arsyad. Bengitnya. Arsyad, tutup sound. Siapa punya bunyi ni? Okey. Sorry. Okey, baik. Kita tengok soalan 1. Orang yang mempercayai akal yang bijaksana akan membawa kebaikan. Orang yang akal dia bijaksana, pandai, boleh bawa kita kepada kebaikan. Betul tak? Kalau orang, kita nak pilih ketua kita yang nak bawa kejayaan kepada kita, kita nak pilih ketua yang bodoh ke yang bijaksana? Mesti kita nak yang bijaksana, betul tak? Kalau bodoh ni dia akan bawa kepada kerosakan nanti. Okey. Jadi jawapannya adalah betul. Okey, batawau lam. Okey, buat. Okey. Nombor 2. Lawan kepada al-fatana adalah khianah. Betul ke? Kita tengok. Okey. Al-fatana. Apa dia al-fatana? Bijak. Al-fatana bijaksana. Ni, al-fatana bijaksana. Okey, belah kiri. Okey, lawan kepada bijaksana al-balada bodoh. Jadi al-fatana jawapan ni kena ke? Salah. Al-fatana jawapan dia al-balada. Tapi kalau al-khianah jawapan dia, lawan dia adalah al-amanah. Boleh? Okey, buat kat atas al-fatana al-bala. Alamak, ustaznya susah sikit nak tulis. Bala dah. Tak boleh lah. Kamu tulis sendiri lah. Lawan dia kat atas dia. Al-balada khianah, lawan dia al-amanah.
Okey, boleh ya? Okey, baik. Nombor 3. Rasul mempunyai akal yang cerdik untuk membuat keputusan. Ini kepada untuk apa ni? Al-Fatanah punya, bijaksana. Okey, Rasul juga mestilah cepat memahami yang Rasul juga perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi untuk menghadapi tentangan, cabaran serta tegas dengan pegangan. Dia kena bijaksana dalam memberi keterangan dan berhujah bagi menegakkan kebenaran dan mematahkan hujah pihak lawan. Okey, jadi Rasul mempunyai akal yang cerdik, iaitu Al-Fatanah, bijaksana untuk membuat keputusan. Betul lah. Kalau Rasul yang ketua kita, orang yang dipilih oleh Allah SWT, kalau mempunyai otak yang tidak bijak, akal yang bodoh, dia tak boleh buat keputusan. Rasul macam mana ni? Kalau orang ni mencuri, ini tak mencuri, mana satu ni, macam nak hukum mereka? Dia bodoh. Yang mencuri tu kata, saya rasuah kau lah. Bagus juga. Yang salah yang apa? Orang yang dizalimi tu. Jadi orang bodoh macam mana? Dia kena tipu sikit, dia percaya. Tak boleh. Orang macam tu tak sesuai, tak boleh menjadi ketua. Okey, faham ya? Jadi jawapannya mesti cerdik. Akal yang Rasul ni mesti ada akal yang cerdik untuk buat keputusan. Okey, jawapan dia betul. Okey, seterusnya, Allah tidak akan mengutus orang yang bersifat Al-Fatanah, ya ke? Rasul adalah apa? Syarat wajib sebagai Rasul mesti Al-Fatanah. Jadi kalau kata Allah tidak akan utus orang yang bersifat Fatanah, salah ke betul? Salah ke betul? Salah. Okey, bagus. Nombor 5. Al-Balada artinya bijaksana, ya ke? Okey, Al-Balada maksud dia apa? Bodoh. Muka surat 54. Okey. Jadi salah. Al-Balada maksudnya bodoh. Bijaksana pula Al-Fatanah. Tulis atas ni maksud dia yang betul. Okey, pembutalan dia. Okey, Al-Balada bodoh, bijaksana pula Al-Fatanah yang atas ni. Okey. Nombor 6. Rasul wajib bersifat bijaksana dan cerdik. Betul tak? Sifat wajib bagi Rasul Al-Fatanah ni, bijaksana dan cerdik. Betul. Okey. Nombor 7. Rasul adalah lelaki merdeka yang mumayyiz. Okey, ni mesti tahu. Ustaz, apa tu mumayyiz, Ustaz? Mumayyiz ni adalah orang lelaki yang belum balik lagi. Okey? Belum balik dia lagi, tapi dia boleh pilih mana betul, mana masalah. Macam kamu lah. Yang belum datang, belum cukup umur lagi. Jadi, tapi boleh tahu dah mana betul, mana salah. Boleh tak? Mumayyiz ni lebih kepada kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang besar sikit untuk lelaki. Salah. Mesti lelaki yang sudah balik. Yang kalau mumayyiz ni, kalau dia buat dosa pun, belum tentu dia dapat dosa atau pahala. Okey, solat pun tak wajib lagi pada dia, tapi dia kena solat lah. Bayar zakat pun tak perlu lagi. Okey, kan, puasa pun tak perlu lagi, tapi sebaiknya dibuat. Okey. Ni Arsyad. Okey, seterusnya. Jawapannya salah lah. Nombor 8. Berdusta adalah sifat orang munafik. Tengok. Berdusta ni adalah sifat orang munafik. Kita tengok dekat ni. Dekat sifat mustahil tu. Arsyad, tutup sound. Dusta al-kadhib. Okey, tengok yang ketiga ni. Dusta adalah sifat orang munafik. Bukan sifat orang mukmin. Musa 55. Nampak tak munafik ni? Okey. Sifat orang munafik. Jadi jawapan dia adalah betul. Dusta adalah sifat orang munafik. Al-kadhib. Betul. Okey. Boleh? Senang Okey, tengok muka surat 35. Laju je ni. Okey. Sesuaikan, gariskan. Senang saja.
Ni dalil dia. Senang je sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai apa? Benda yang baik. Rasul mesti ada benda yang baik. Mempunyai apa? Akal yang cerdik. Akal yang cerdik. Bersifat balada macam tak sesuai ayat dia. Ibrahim ala qaumi. Ini ayat Quran. Bodoh. Nanti kan Nabi bodoh. Jadi akal yang cerdik. Betul, bagus. Okey, nombor 2. Wa tilka hujjatuna atainaha. Ayat Quran. Confirm lah sini. Ada baris-baris ni. Ibrahim ala qaumihi. Jadi jawapannya ni. Biasanya kalau Quran tengok ada baris, sama baris. Yang lain tak ada baris pun. Confirm lah ni. Dan telah kami sampaikan hujah kami, ayat-ayatnya, ayat Quran Ibrahim ke atas kaum dia. Dia bagi ayat wahyu kepada Ibrahim untuk lawan kaum dia. Okey, kaum dia yang kafir. Okey, nombor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Benda yang salah. Okey, bersifat balada ke? Bodoh ke? Tengok jawapan 4 balada, takkan balada dengan balada. Salah lah. Jadi bersifat balada. Boleh? Sebab apa? Al-balada bersifat al-balada. Salah lah. Okey. Jadi al-balada jawapannya adalah bodoh. Okey, senang. Okey, boleh ya? Kalau ada pembetulan, betulkan. Okey, cantik. Okey, seterusnya. Muka surat 36. Ustaz laju sangat tak ni? Tak. Okey. Okey tak? Hazim okey tak, Hazim? Okey. Ustaz baru tanya dia keluar. Okey tak. Nanti internet dia tak elok kot. Tak apa. Okey. Kita tengok seterusnya. Muka surat 36. Ini isi tempat kosong. Okey. Yang atas ni, Al-Kadhib, Al-Quran, Al-Fatana, Allah, manusia, benar, kepercayaan, Al-Khiyanah. Okey, cuba kita isikan. Maksud sifat As-Siddiq bagi para Rasul ialah As-Siddiq, awal-awal kita dah tengok tadi, iaitu As-Siddiq maksudnya, tengok surat yang 35. As-Siddiq maksudnya benar. Okey, jadi jawapan dia adalah benar. Okey, macam mana Ustaz nak buat soal nombor je lah Okey, benar 1. Okey. Benar tulis. Tulis satu lah, nanti kamu tulis sendiri benar. Para rasul tidak bersifat apa, yakni dusta. Dusta apa? Apa itu dusta? Kita dah belajar tadi. Al-kadhib, dusta. Okey. Jadi kat sini mana kadhib? Atas ni, nombor 2. Okey? Al-kadhib, dusta. Buat nombor je kat sini. Nanti tulis kemudian. Jadi kita tak tahu makna ni apa. Dusta maknanya Al-kadhib. Okey, nombor 3 apa dia? Dan hadis adalah wahyu daripada Allah. Okey. Apa? Dua perkara daripada Allah. Al-Quran. Betul. Al-Quran betul, tapi saya nak cari dulu dia punya tu. Kat mana? Rasa kat belakang ni. Okey, ni. Mana itu Tak apalah. Tapi kita tahulah Al-Quran. Okey, jadi nombor 3. Ada 2 yang kita mesti ada pada Rasul. Yang perlu dipegang oleh umatnya, umat Islam lah. Okey, tak apa. Okey, boleh setakat ni? Okey, nombor 4. Para Rasul wajib bersifat al-amanah yang bermaksud. Okey, al-amanah maksud dia apa? Ingat tak al-amanah? Buka. Kepercayaan. Al-amanah kepercayaan. Okey, jadi kepercayaan mana kat sini? Ni, nombor
Nombor 4. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 5. Mana mungkin Rasul bersifat apa? Mana mungkin Rasul bersifat Khianat. benda yang Khianat. tinggal al-fatana, Allah khianat. Sifat Musail apa? Betul. Dan mengerjakan maksiat. Jadi yang salah kat sini benda yang negatif, yang tak baik, hanya khianat saja. Jadi jawapannya di sinilah. Nombor 5. Okey. Okey, nombor 6. Nabi adalah seorang rasul yang diutuskan oleh siapa? Siapa yang lantik? Ada 2 tinggal. Allah fa'tana manusia. Allah. Allah. Okey, bagus. Nil ni Alia. Okey, tak apa. Kalau tak boleh suara, tulis pun tak apa. Okey, seterusnya. Last kali. Senang je lah. 7. Sifat at-tabligh iaitu Rasul menyampaikan segala perintah Allah kepada siapa? Dia hantar. Dia sampaikan kepada siapa? Al-Fatana ke manusia? Manusia. Manusia lah. Takkan nak hantar ke Fatana. Fatana ni sifat, bukan orang. Okey. Nombor 8. Semua Rasul wajib bersifat iaitu cerdik. Apa itu cerdik? Ni. Fatana. Bijaksana. Okey. Al-Fatana. Okey, boleh ya? Nampak jelas tak? Jelas. Okey, cantik. Siapa yang online hari ni dia boleh tahu. Okey. Bagus Alia. Okey, seterusnya. Surat 37 kita tengok. Jawab semua soalan di bawah ini. Apakah erti Rasul? Ni, muka surat 35. Tulis kat sini 35 kalau tak sempat nak tulis ni. Okey. Seorang lelaki merdeka pilihan Allah SWT, menerima wahyu daripada Allah SWT, ditugaskan menyampaikan wahyu kepada manusia. Ini maksud Rasul. Okey. Ustaz boleh ke pilih salah satu? Boleh. Yang letak di atas lah. Tapi ada ruang tulis je lah semua. Boleh je. Okey, ini jawapannya. Ni. Okey. Ini jawapannya. Okey, seterusnya. Siapakah yang memberi wahyu kepada Rasul? Siapa? Menerima wahyu daripada Allah. Jadi yang memberi wahyu, Allah yang memberi wahyu kepada para Rasul. Okey, tulis. Okey, tengok sini daripada Allah. Siapa bising ni? Jabar. Slow. Bisinglah Jabar. Okey. Tengok Nombor seterusnya. Nombor 2 apa tadi? Nombor apa? 2. Nombor 2. Siapakah yang memberi wahyu kepada Rasul? Siapa? Allah. Allah lah. Okay. Allah yang memberi wahyu kepada para Rasul. Okey, tengok yang ketiga. Tuliskan sifat wajib bagi Rasul. Senang saja. Yang ni je lah. As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh, Al-Fatah. 4 ni. Kau boleh buat terjemahan sekali. As-Siddiq, benar. Al-Amanah, sengkang kepercayaan. At-Tabligh, sengkang menyampaikan. Al-Fatana, sengkang bijaksana. Tulis dengan makna sekali. Ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Cukup 4. Okey? Senang Apakah maksud As-Siddiq? Jelaskan. Kalau bila jelaskan kena panjang sikit. Okey. As-Siddiq As-Siddiq bermaksud benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Okey, buatlah. As-Siddiq bermaksud benar. Okey. Iaitu benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Sampai situ je cukup. Boleh? Ni jawapannya. Tengok surat 36. Benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Jawab dulu. As-Siddiq bermaksud benar, iaitu
benar dalam semua gerak hati, perkataan dan perbuatannya. Tulis. Okey. Tanda dulu, nanti buat. Okey. Nombor 5. Apakah lawan kepada sifat as-siddiq? Lawan benar. Lawan as-siddiq apa? Sifat mustahil. Yang awal-awal tu. Al-kadhib, iaitu dusta. Muka 54. Okey, lawan kepada as-siddiq adalah al-kadhib, dusta. Okey? Senang sahaja. Lawan kepada sifat as-siddiq ialah al-kadhib, iaitu dusta. Okey, dah. Nombor 6. Apakah maksud khianah? Jelaskan. Tengok khianah apa? Kadhib, al-khianah ni. Al-khianah bermaksud khianat atau pecah amanah. Ustaz, mulai daripada nombor apa tu, nombor 5. Nombor 5, apakah patah balik apakah lawan kepada sifat as-siddiq? Lawan kita siddiq satu je. Al-kadhib, dusta. Surat 55. Okey? 55. Okey. Okey, al-khianah muka surat 56 pula. Muka surat soalan yang ke-6. Apakah maksud al-khianah? Maksud khianah iaitu khianat atau pecah amanah. Jelaskan. Allah tidak akan mengutuskan rasul yang bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan melanggar perintah. Ataupun saya. Ni, khianat adalah sifat orang munafik. Dah ada. Dan bukan sifat seorang mukmin. Itu penerangan lah. Okey, seterusnya. Tuliskan dalil nakli sifat al-amanah para rasul. Okey, ni. Kita tengok al-amanah. Yang mana? Okey. Muka surat 39, 40. Ini. Muka surat 40. Buat kat sini 40. Nanti kamu tuliskan dalil nakli. Inni lakum rasulun amin. Maksudnya, sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah, yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Ini. Ini dalil nakli dia. Muka surat 40. Okey, buat Okey, boleh. Muka surat 40 tulis je. Okey, nombor 8. Apakah maksud at-tabligh? Tabligh tu apa? Tabligh bermaksud menyampaikan. Senang je. Tabligh patah balik bermaksud menyampaikan. Dah. Nombor 9. Mengapakah Rasul mesti bersifat at-tabligh? Kenapa Rasul mesti bersifat at-tabligh? Okey, ni dalil ni. Jika tengok muka surat 44. Jika Rasul tiada sifat at-tabligh, pasti umat-umat terdahulu dan hari ini tidak menganut apa-apa agama. Tulis situ. Okey? Itu dah nakli. Boleh? Sebab dia. Letak kat dalil akli. Tuliskan dalil nakli sifat at-tabligh Rasul. Nakli pula atas ni. Yang ayat Quran. Ma'alar rasuli illa al-balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasul selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja. Dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ni tulis kat bawah ni, muka 10. Okey? Dalil nakli ni. Dia nak nakli. Nun qaf lam ya. Nun qaf lam ya. Ni dalil nakli. Okey, boleh? Sebelum Ustaz ke sebelah. Dah? Okey. Seterusnya, lengkapkan nama-nama Nabi di bawah. Nak lengkapkan nama Nabi, senang je. Muka surat 52. Ni. Adam,
Idris. Nak nyanyi pun boleh. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhirul Muhammad Al-Mustafa. Ni. Kat sini jawapannya. Muka surat 52. Tulis kat sini 52. Pergi rujuk balik. Muka surat 50. Sorry. 52. Tulis itu. Nanti buka balik. Okey. Senang je. Kalau hafal lagu dia pun boleh. Okey, senang. Okey, seterusnya pelajaran yang kelima, sifat mustahil dan harus bagi Rasul. Okey, cepat, nak sejam dah. Kita cuba habiskan. Okey, bulatkan pada jawapan yang betul. Al-kitman artinya, usah buatlah, bagi laju sikit. Al-kitman, menyembunyikan. Jadi alif lah. 2. Lawan kepada sifat al-kitman. Al-kitman lawannya menyembunyikan. Al-kitman menyembunyikan, lawannya apa? Menyampaikan. Menyampaikan apa bahasa Arabnya? At-tabligh. At-tabligh. Okey, bagus. At-tabligh. Okey, bagus. Kat mana nak dia tunjuk? Tengok. At-tabligh. Okey, jadi jawapannya adalah ba. Okey. Nombor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut pada siapa? Dibenci dan dizalimi Allah SWT, binatang buas, pemerintah. Mestilah Allah tidak takut pada Allah, betul tak? Kalau Rasulullah salah. Kalau Rasulullah ditakut pada dibenci, mestilah kalau aku berdakwah nanti, aku ajar Islam, orang akan benci aku. Jadi tak jadilah nak dakwah. Tak boleh. Ataupun dia nak pergi dakwah, jumpa binatang buas. Takutnya. Duduk rumah je lah. Ataupun pemerintah, raja kat tempat dia. Muhammad jangan ajar agama Islam. Okeylah, takutlah. Salah. Rasulullah takut satu sahaja, iaitu takut jap. Tidak takut. Silap lah. Ustaz yang silap. Sorry. Tidak takut. Aduh. Okey, yang betulnya alif lah. Dibenci dan dizalimi. Sorry. Ustaz saya ingat Ustaz tak pasal padan tidak ni. Okey, sorry. Okey, alif. Dibenci dan dizalimi. Aduh. Serabut betul. Okey, nombor 4. Boleh tak nombor 3? Okey, semua? Ustaz silap tadi. Okey, cantik. Okey, nombor 4. Para rasul tidak akan menyembunyikan perkara yang pelik-pelik, tidak sopan, berharga, benar. Benar. Jadi benda yang benar mesti diceritakan. Dia kena at-tabligh. Dia tak boleh al-kitman. Okey, al-kitman menyembunyikan tak boleh. Dia kena at-tabligh, menyampaikan. Tak kisah, benda yang benar kena sampaikan. Okey, seterusnya 41. Ni Allah, senang sahaja. Ni sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, senang sahaja. Okey, wajib atau mustahil? Jawab semua. Al-Fatana. Wajib atau mustahil? Sebut je. Wajib. Al-kitman, menyembunyikan. Wajib. Haram. Mustahil. Ini salah ni, bukan mustahil ni mustil. Dia salah eja ni, mustil. Apa mustil? Mustahil ada ha. Al-kadhib. Cakap bohong. Dusta. Wajib ke mustahil? Mustahil. Okey. At-tabligh, menyampaikan. Wajib. Okey. As-siddiq, cakap benar. Jujur. Wajib. Okey. As-siddiq cakap benar. Okey. Al-balada, bodoh. Mustahil. Mustahil. Al-khiyanah, khianat. Mustahil.
Mustahil. Okey, mustahil. Okey, bagus. Al-amanah, jujur. Wajib. Apa dia? Wajib. Wajib, betul lah. Senang sahaja. Kacang je. Ada 8 je. Tak banyak nak fikir. 8 je. Sebenarnya bukan 8. 4 je. Hafal 4, lawan kepada 4. Senang je. Okey, seterusnya. Soalkan. Arti al-balada. Apa al-balada? B-O-D-O-H. Bodoh. Bawah. Okey, bodoh. Untuk belajar tak apalah. Jangan kita ejek orang bodoh pula. Arti balada bodoh. Bukan sifat Rasul. Apa? Afatona, gila kuda, bijaksana, al-kitman. Apa? Al-kitman saja yang sesuai kat sini. Iaitu menyembunyikan. Okey. Lawan al-balada apa? Al-balada bodoh. Lawan dia? Al-fatona. Al-fatona, bijaksana. Okey, bahasa Arab kena bahasa Arab lah. Okey. Kesan bodoh. Kalau orang yang bodoh apa jadi? Hilang kepercayaan. Betul. Hilang kepercayaan. Orang tak percayalah orang yang bodoh ni. Okey. Rasul bersifat last kali. Bijak. Okey, senang tak? Okey, buat. Senang. Okey. Okey, seterusnya. Tulis betul atau salah. Okey, betul atau salah. Para Rasul bersifat al-kadhib, betul salah? Sebut je. Betul salah. Hei, kazib bohong. Okey, Rasul diutuskan untuk tidak bersifat kazib. Betul. Tidak bersifat kazib. Okey, betul. Jadi gini, tengok perkataan dia tidak ni. Maksudnya benda yang lain. Benda yang bukan ini. Okey, nombor 3. Tidak semua kata-kata para Rasul itu benar. Betul atau salah? Salah. Salah. Mesti semua mesti benar. Okey, kesan orang yang bersifat al-kazib akan mendapat hidayah Allah. Ya ke? Orang yang bersifat bohong ni dapat hidayah? Salah. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 je. Betul tak? Betul. Apa dia? Al-Kazib. Al-kazib, Al-Balada. al-kitman, al-khianah. Okey, cantik. Betul, 4. Okey, para Rasul tidak menyembunyikan sesuatu yang benar. Betul atau salah? Salah. Tidak menyembunyikan. Betul. Betul. Rasul yang bersifat khianah, okey, Rasul yang bersifat khianah ni adalah bertentangan daripada sifat mustahil bagi Rasul. Betul tak? Betul. Salah. Betul lah. Dia bersifat khianah. Salah lah kan? Betul. Sekejap. Betul. Betul. Okey. Apalah. Okey. Para Rasul mesti bersifat al-balada. Semua para Rasul bersifat bodoh. Salah. Beristeri dan berkeluarga adalah salah satu daripada sifat harus bagi Rasul. Sifat harus ni boleh buat. Tak buat tak apa, tapi harus sebagai manusia. Betul atau tak? Betul. Nabi Muhammad ada isteri tak? Ada. Nabi Muhammad ada anak tak? Ada. Betul. Okey. Surah Al-Furqan ayat 20 adalah dalil nakli sifat harus bagi Rasul. Tengok. Surah Al-Furqan betul ke? Dalil halus. Dalil harus. Mana ni tadi? Salah. Sebab apa kat sini harus? Surah Al-Furqan ayat 20 muka surat 60. Betul lah ya Allah korang. Tengok surat 60. Surah Al-Furqan ayat 20. Al-Furqan ayat 20 betul tak? Untuk harus, sifat harus. Betul. Laju je cakap tak. Bukan nak check dulu. Okey, seterusnya 44. Okey, ini isi tempat kosong. Mukmin, munafik, dusta, al-kitman, melanggar, al-kadhib, merosakkan, al-siddiq. Okey. Ya Okey, seterusnya. Okey, khianat adalah sifat orang apa? Munafik. Betul, orang munafik. Okey, macam mana? Okey, nombor 1. Okey, nombor 2, sifat orang apa ialah as-siddiq? Orang apa? Mukmin. Mukmin lah. Okey, nombor 2 mukmin. Okey, tengok.
Okey, tak apalah. Okey, nombor 3. Dusta bermaksud apa? Al-Kazib. Al-Kazib. Betul, al-kadzib. Terbalik ni, al-kadzib bermaksud dusta. Tak apalah. Bolehlah faham. Dusta tu maksudnya al-kadzib. Okey, nombor 4. Merupakan sifat orang munafik. Apa kat sini? Melanggar dosa, merosakkan al-kitman, as-siddiq. Dusta. Dusta. Okey, dusta kita buat dulu. Okey. Mim. Lawan kepada sifat apa ialah kadzib? As-Siddiq. As-siddiq. Okey, betul. Lawan kepada sifat as-siddiq adalah kadzib. Okey, nombor 6. Sifat khianat boleh iman seseorang. Boleh apa? Merosakkan. Betul, merosakkan. Sekarang kita ada melanggar dengan al-kitman sahaja. Kitman ni menyembunyikan. Okey, nombor 6, 7. Orang yang bersifat khianat dianggap perintah Allah. Melanggar. Betul, melanggar. Okey, last sekali al-kitman. Mustahil para rasul bersifat al-kitman iaitu menyembunyikan. Okey, nombor 8. Okey, selesai. Surah 44. Boleh? Okey, cantik. Okey, kita tengok jawab soalan. Baik. Berapakah sifat mustahil bagi rasul? Ada berapa? 4. 4. Ada 4 ni. Jadi Usana kamu tulis 4, lepas tu kamu tuliskan apa 4 tu? Al-Kadhib, Al-Khianah, Al-Kitman dengan Al-Bala. Dah senaraikan. Okey, jelaskan maksud sifat Al-Khianah. Al-Khianah ni apa? Khianat. Adalah Okey, senangnya. orang munafik. Okey, seterusnya. Apakah kesan orang yang melakukan sifat khianat? Apa kesan dia? Timbul kekeliruan dan kesesatan. Ni, okey. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Musrat 56 yang ke 6. Ni. Kesan daripada itu tidak akan timbul kekeliruan dan salah. Timbul. Kesan daripada itu akan timbul. Tidak ni yang buat Tidak ni jangan buat. Kesan daripada melakukan sifat khianah akan timbul kekeliruan dan kesesatan dalam kalangan umat. Okey, timbul ni padam. Okey, terus buat akan timbul. Boleh? Boleh. Okey, cantik. Okey, bagus. Okey, mengapakah nombor 4. Mengapakah seorang rasul itu tidak boleh bersifat khianah? Kenapa tak boleh bersifat khianah? Kerana sifat khianat itu adalah mengerjakan maksiat dan melanggar perintah Allah. Boleh, okey. Bersifat khianat, mengerjakan maksiat dan melanggar perintah Allah. Pilih salah satu pun tak apa dari sini. Khianat adalah sifat orang munafik dan bukan sifat orang mukmin pun boleh. Ni tak yalah. Okey, yang dua ni lah antaranya. Pilih mana-mana. Okey. Sebab kenapa kena bersifat bukan khianat. Okey. Apakah nombor 5? Apakah yang anda faham tentang sifat al-kitman? Al-kitman. Buka surat 57. Apa? Sifat al-kitman adalah sifat yang menyembunyikan sesuatu perkara. Okey, boleh. Rasul tidak takut dia benci. Kesan daripada itu kebenaran dan boleh. Mengapakah seorang rasul itu tidak boleh bersifat al-khiyah? Mana ni? Betul tak? Ustaz, bawah sekali Ustaz. Sorry. Okey, sorry. Nombor 6. Apakah hukum tidak menghayati, mempercayai sifat mustahil bagi rasul? Apakah hukum dia? Haram. Haram, berdosa. Okey. Kat sini tak ada. Okey. Mesti haram. Hukum dia haram. Tak boleh. Okey. Dia hukum haram. Betul lah. Okey, tak ada kat sini tapi kita tahu. Maksudnya haram. Okey, mesti wajib. Wajib kena percaya. Okey, faham ya? Tulis haram je. Okey, nombor 7 sebelah. Adakah para rasul menyampaikan sesuatu yang benar? Kenapa? As-Siddiq ni As-Siddiq lah. Kenapa?
Ya, menyampaikan sesuatu yang benar. Kenapa? Jika okey, tengok yang ke 1 2 3, yang ketiga ni. Surat 36. Dalam erti kata lain jika ni jawapannya. Rasul itu berupa ajaran atau teori, maka teori itu adalah Benar. okey. Atau apa je? Okey, sini. Ini pun boleh juga. Jika Rasul itu adalah fakta atau cerita, maka semuanya adalah benar sebagaimana yang telah berlaku dan sebenarnya berlaku. Okey, boleh. Okey. Setiap Rasul mesti bersifat bijaksana. Terangkan. Okey, tengok muka surat. At-Tabligh. Al-Fatanah. Okey. Setiap Rasul mesti bersifat bijaksana. Terangkan. Okey, ni yang pertama sekali. Rasul perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi. Macam tu boleh. Untuk menghadapi tantangan, cabaran serta tegas dengan pegangannya. Boleh. Okey. Nombor 9. Tuliskan 4 sifat terpuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 tu senang je. As-Siddiq, 4 tu lah. Sifat wajib tu. As-Siddiq, Al-Tabligh, Al-Amanah, Al-Fatanah. 4 tu je lah. Okey, nombor 10. Berikan pengertian sifat harus bagi Rasul. Okey, kalau sifat harus, muka surat 59. Okey, pengertian dia. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai seorang Rasul. Sifat akhlaknya Nabi 59 ni. Kamu buat yang muka 59, silap. Tuliskan 4 sifat terpuji akhlak Rasul. Ni antara akhlak Rasul: berkata benar, amanah dalam setiap pekerjaan, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang miskin, anak yatim dan jiran. Ini lebih elok lah jawapan dia. Tapi yang tu betul juga, yang 4 sifat tu. Sifat terpuji juga. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, dah habis. Habis dah. Jangan tiru jawapan pula. Astagfirullahalazim. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah habis. Cukup 6 minit. Okey. Kalau ada soalan, tengok bagi tahu Ustaz. Okey. Boleh juga kalau masih keliru lagi untuk jawab soalan ni, boleh tengok balik video ni. Video ni saya akan upload ke dalam YouTube. Okey. Okey, bagus semua. Kita nanti kelas seterusnya Ustaz akan buat soalan. Okey, kita akan buat soalan. Tapi dengar sini ya. Buat dengan tanpa buku. Okey, ulang kaji dulu. Buat tanpa buku ya. Ustaz percaya pada kamu semua. Okey, kelas tu nanti Ustaz akan bacakan soalan dengan jawapan macam dalam peperiksaan. Ustaz tolong bacakan. Okey, tapi kamu yang pilih. Dan bila dah buat tu, hantar ke Ustaz. Okey, suruh mak ayah kamu kumpulkan nanti. Dah habis semua, hantar ke sekolah. Letak dalam kotak. Ustaz akan ambil dan Ustaz akan semak. Okey, minggu depan kita akan buat akidah. Ikut subjek nanti Ustaz akan letakkan. Okey, itu saja untuk hari ini. Tutup nanti baca doa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.